أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمسينا ومسلم الكل بالحمد لله لا شريك له لا إله إلا المسلم. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى ديننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أما بعد، alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, teman-teman sekalian, kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah SWT di atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita dalam berbagai bentuk. Nikmat kesehatan, nikmat kekuatan fizikal kita, nikmat kebebasan, nikmat kekayaan, nikmat keturunan, anak, cucu dan sebagainya, nikmat rumah tangga, dan sudah tentulah ada nikmat yang Allah telah berikan kepada kita merupakan nikmat yang besar, bahkan lebih besar daripada nikmat yang telah saya sebutkan. Itu nikmat Islam. Nikmat Islam ini, tuan-tuan dan puan, tidak mungkin kita perolehi melainkan melalui diutusnya Rasulullah SAW ke muka bumi ini. Dan alhamdulillah kita dipilih oleh Allah SWT menjadi pengikut Rasulullah SAW, menjadi penganut agama yang Allah SWT turunkan, dinul Islam. Jadi ini merupakan satu kenikmatan. Kenapa disebutkan kenikmatan? Sebab dengan nikmat Islam lah kita menjadi manusia yang faham tentang kehidupan kemanusiaan. Dengan nikmat Islam lah kita dapat melihat apa artinya ibadah, apa artinya aqidah, apa artinya ihsan. Jadi begitu besarnya nilai perutusan Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul. Oleh demikian, kalau kita perhatikan semenjak seminggu ini, bahkan malam ini, besok juga, berbagai program dianjurkan oleh masjid-masjid dan surau-surau yang bertemakan Maulid Rasulullah SAW, tentang kelahiran Rasulullah SAW dengan berbagai tajuk. Yang paling penting adalah apapun tajuk yang diberikan oleh penganjur berhubung kait dengan program atau majlis yang diadakan adalah agar program tersebut melahirkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya kita buat one off, bukan hanya kita mencintai Rasulullah ni one off, maksudnya sekali, macam kerjaan bagi bantuan sekali setahun ataupun sekali seumur hidup. Tetapi kita mencintai Rasulullah SAW ni sepanjang hidup kita, selagi nyawa di kandung badan. Begitulah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Oleh demikian, maka kecintaan ini perlu dipupuk, perlu ditumbuhkan, perlu disuburkan. Bukan hanya kita ialah sibuk dengan majlis-majlis tertentu. Bagus, alhamdulillah, kita menganjurkan program-program yang berkait dengan maulid, ceramah dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah sejauh mana program-program ataupun sejauh mana kecintaan kita tumbuh ni
dari tahun ke tahun, sampai kita berada di hujung nyawa kita. Kita betul-betul mencintai Rasulullah SAW. Jadi kalau betul cinta kita kepada Rasulullah SAW, maka nampak akan terbukti dalam kehidupan kita. Allah SWT berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi Allah berfirman, menyebut tentang ini ucapan Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah sekiranya kamu mencintai Allah. Apa yang terjadi kalau kita betul mencintai Allah? Dia kata apa? Fattabi'uni, ikutlah aku, ikutlah Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, nescaya Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, ternyata kecintaan kepada Rasulullah SAW berbeza dibanding kecintaan kita kepada ayah, ibu kita, anak kita, saudara kita, isteri kita, suami kita. Sebab dia tidak tumbuh secara fitrah. Fitrah maksudnya bila kita tengok aja kita jatuh cinta. Kita tengok anak kita lahir, kita sayang kepada dia. Anak kita bila dia kenal dengan kita, dia sayang kepada kita, dia cinta kepada kita. Tidak kepada Rasulullah SAW. Sebab apa? Kita tidak pernah melihat Rasulullah. Tetapi Allah menyuruh kita mencintai Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW menyebut, la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Ini satu pernyataan yang tegas dan sekaligus satu macam amaran. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kamu sehinggalah aku lebih dicintai daripada anaknya, kedua orang tuanya, dan seluruh manusia sejagat. Nak katakan bahawa kecintaan Rasulullah ni bukan main-main. Dia bukan one off, bukan option. Kalau nak buat boleh, kalau nak cinta boleh, kalau tak cinta pun tak apa, boleh jalan. Tidak. Dia merupakan prasyarat sempurnanya iman seseorang kepada Allah. Jadi macam mana kita nak jadikan kehidupan kita ini betul-betul mengikuti Rasulullah SAW? Pertama sekali memang kena mencintai Rasulullah SAW. Macam mana nak mencintai Rasulullah SAW? Pepatah Melayu menyatakan, tak kenal maka tak cinta. Jadi cinta atau tidak seseorang kepada sesuatu, kepada manusia, kepada seseorang ni tergantung kepada kenal atau tidak dia kepada orang ini ataupun kepada perkara ini. Kalau kita tahu sesuatu ni tak ada apa-apa, kita tak rasa suka, kita tak rasa cinta kepada benda ni. Bila kita tahu nilai sesuatu ni, kita akan jangan dibuang ni, ini mahal ni, ini mengandung bermacam-macam faedah. Kita akan sayang dia. Kita sanggup beli walaupun mahal. Apalagi kalau manusia yang kita tahu ni orang ni memang baik. Inilah orang yang banyak membantu saya daripada sejak saya kecil sampai saya besar. Jadi kita akan mengenali dia, kita akan mencintai dia, sayang kita kepada orang yang mempunyai akhlak yang baik. Kita sayang kepada orang yang berbuat budi kepada kita. Jadi oleh sebab itulah saya katakan nak mencintai Rasulullah ni bukanlah perkara yang mudah, tetapi dia perlu kepada pengorbanan. Pengorbanan apa dia? Tuan-tuan dan puan, yang pertama sekali pengorbanan masa kita, masa untuk kita membaca sirah Rasulullah SAW. Ini kena dibuat. Bukan hanya kita dengar saja ceramah ni sekali seminggu kan tentang sirah. Dia kena beli buku tentang sirah Rasulullah SAW. Ada satu buku tulisan seorang penulis daripada India, digunakan oleh banyak penceramah-penceramah, bahkan tersebar luas di tempat kita ni. Dia merupakan seorang penulis sirah Rasulullah SAW yang mendapat nombor 1 peringkat antarabangsa menulis sirah, mengalahkan orang Mesir, mengalahkan orang Arab. Ini orang India ni, orang India. Mubarak Kafuri, Syekh Mubarak Kafuri nama dia.
Tajuk buku dia Al-Raqiqul Makhtum. Raqiqul Makhtum. Ada. Bagus buku ini. Mencerita tentang sirah kelahiran Rasulullah SAW ataupun perjalanan hidup Rasulullah SAW daripada A sampai akhirnya ke Z. Jadi kitab ataupun buku sirah ni, perjalanan hidup Rasulullah SAW ni mesti dimiliki. Tidak sah. Tidak sah. Rumah seseorang Islam ni, orang Muslim ini, kalau dia katakan dia rumah seorang Muslim, kalau tidak ada di dalam rumahnya kitab sirah. Kitab lain ada, kitab fiqh ada, kitab tafsir ada, kitab novel ada, kitab menu memasak ada, kitab pertukangan ada, kitab apa-apa ada semua. Tetapi kitab sirah Rasulullah SAW tak ada. Ini pelik. Jadi macam mana kita mengaku kita cinta kepada Rasulullah SAW? Benda ataupun buku yang menceritakan tentang peribadi Rasulullah pun tak ada dalam rumah kita. Ini satu yang pelik, tidak boleh diterima oleh akal. Jadi oleh sebab itulah saya katakan bahawa nak mencintai Rasulullah ni kena ada langkah-langkahnya. Langkahnya membaca dulu. Baca. Kadang-kadang orang ni membaca bukan cerita betul, novel, peribadi yang ditulis. Contohnya cerita tentang seseorang ni, sebut nama sekian. Dia lahir di sini, dia lahir di sini. Bila kita baca, kita rasa jatuh hati kita dengan peribadi dia. Baik sungguh orang ini. Betulkah ada manusia seperti ini? Kita tanya-tanya kan, kalau ada yang minat novel lah. Saya dulu suka juga baca novel ni. Cerita tentang seorang, siapa-siapakah. Cerita tentang seorang yang tua di kaki gunung contohnya. Cerita tentang siapalah. Kita tengok peribadi dia sangat murni, sangat baik. Suka membantu orang, sanggup berkorban, sanggup bersusah payah demi manusia lain. Ada tak orang manusia seperti itu? Kalau kita tanya, mungkin ada, mungkin tidak. Ini novel. Tetapi kalau Rasulullah SAW ini memang ada. Sebab riwayat menceritakan Allah kita dalam Quran. Allah kita dalam Quran. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyadda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah, itu nama yang digunakan Allah SWT, Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad itu Rasulullah, putus Allah. Sifat dia ruhama'u bainahum, berkasih sayang antara mereka. Jadi Allah sebut dalam Al-Quran ini nama Rasulullah SAW dan hadis-hadis cerita tentang siapa yang menuliskan hadis-hadis ini. Itu orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, itu sahabat-sahabatnya yang terpercaya, meriwayatkan satu persatu daripada lahir, bukan sebelum lahir lagi. Sebelum lahir baginda SAW dah ditulis. Cerita contohnya Amul Fil. Bagaimana Abraha ni ingin meruntuhkan, menyerang Kaabah. Itu sebelum Rasulullah lahir. Diceritakan bagaimana Abdul Muttalibnya sungguh-sungguh mempertahankan. Lagu negis sila kata perbincangan antara siapa namanya Abdul Muttalib ni dengan tentera ataupun ketua tentera mereka. Itu Kristian daripada Yaman. Akan menghancurkan Kaabah ni. Cerita sebelum Rasulullah lahir. Ketika Rasulullah lahir ni, Rasulullah lahir dalam tahun gajah. Fi amin fil. Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Sebab begitulah tahun di mana tentera bergajah ni nak menghancurkan Kaabah. Itu disebut amun fil. Am fil maksudnya tahun gajah. Setelah Rasulullah lahir ni diceritakan, siapa yang menceritakan ini? Orang-orang yang meriwayatkan keluarga Rasulullah SAW ni. Abdul Muttalib. Sehingga Rasulullah menjadi apa? Kanak-kanak. Rasulullah disusukan di Bani Sa'ad. Berlaku keajaiban, macam-macam keajaiban. Ketika lahirnya pun berlaku keajaiban. Ketika dia membesar sampai umur 4 tahun, berlaku keajaiban lagi. Di mana Abu Talib ni membawa Rasulullah SAW ni belum jadi rasul lagi. Dibawa berniaga ke Syam. Disuruh ke Rasulullah ni. Rasulullah ni berniaga dan mengembala kambing. Ini kerja Rasulullah sebelum jadi rasul. Dibawa sampai ke satu tempat rehat mereka.
Ada seorang rahib, menyaksikan keajaiban ini. Dia tengok ni, satu apa istilah kita, kalau kita matahari ni, lepas tu ada ada awan yang melindungi matahari atau menutup matahari ni, kita akan rasa sejuk. Jadi ada satu awan yang mengikuti Rasulullah SAW, Orang Abu Talib tak perasan, tetapi rahib ini, rahib ini yang beriman kepada Injil, Taurat ni, dia menyaksikan ke ini. Dia kata, ini betul-betul manusia biasa, bukan manusia biasa. Dia kata, ini adalah utusan akhir zaman, seperti yang dicatat dalam dalam Taurat, dalam Injil. Maka dia nasihatkan kepada Abu Talib. Dia kata, engkau jangan bawa dia berniaga ke Syam, bawa balik cepat-cepat, selamatkan dia. Sebab apa? Dia kata Abu Talib, sebab orang Yahudi tidak akan suka kepada orang seperti ini. Sebab mereka menunggu kelahiran seorang nabi, lahir dari kalangan mereka, iaitu Yahudi, nabi akhir zaman. Kononnya mereka nak beriman kepada akhir nabi, padahal ramai sudah nabi-nabi dibunuh oleh mereka. Banyak nabi-nabi Bani Israel ni dibunuh oleh mereka. Mereka tak beriman pun. Kononnya akhir zaman nanti ada seorang nabi, mereka mengharapkan nabi tersebut lahir daripada zuriat Bani Israel. Kalau mereka tahu lahir daripada orang lain, mereka akan bunuh. Sebab itulah ambil cepat-cepat, jangan bagi tahu orang lain, jangan bagi dia expose, jangan sampai orang Yahudi tahu. Itu sebelum jadi nabi lagi, kanak-kanak tu. Rasulullah SAW ni, kita tengok baca, masya-Allah, Rasulullah SAW tak lama dia duduk dengan ibunya Aminah ni. Umur 4 tahun dah meninggal. Meninggal Aminah ni, dia anak yang yatim. Rasulullah SAW ni, Abdullah, bapaknya meninggal ketika dia dalam perut lagi. Dalam perut lagi, lahir-lahir, Aminah menyambut dia. Abdul Muttalib menyambutnya, lantas dibawa ke Kaabah. Seronok sangat ni datuknya, dibawa keliling Kaabah ni. Lantas diberi nama Muhammad. Orang-orang di Mekah pada ketika itu, kafir Quraisy ni bertanya, kenapa engkau bagi nama ini? Ini nama pelik. Tak pernah ni, tak popular namanya. Tak pernah disebut nama ini di kalangan anak-anak orang Arabnya. Dia kata, aku mengharapkan agar anak ini betul-betul terpuji nanti. Betul-betul Rasulullah SAW terpuji ni. Terpuji di dunia, di bumi terpuji, di langit terpuji, di sisi Allah terpuji. Itu Allah bagi ilham kepada Abu Talibnya. Walaupun Abu Talib tu belum ada Islam lagi. Kita tengok seronok ni. Abu Jahal pun seronok, Abu Lahab pun seronok. Seronok ni, belum lagi jadi nabi ni, memang mereka tak benci. Seronok. Seronok mereka. Kita tengok. Sehingga Rasulullah menginjak dewasa, Rasulullah ditinggal oleh Aminah ni, umurnya 4 tahun. Dia abwa. Dari Mekah pergi keluar, pergi ke kubur ayahandanya, menziarah kubur. Tetapi sebelum dia balik ke Mekah ni, Rasulullah SAW ditinggal pergi oleh ibunya Aminah. Akhirnya dijaga oleh Abu Talib, bapa saudaranya, bapa saudara Rasulullah SAW ni. Jadi Abu Talib ini adalah adik beradik dengan Abdullah. Dia adalah bapa kepada Ali bin Abi Talib, bapa kepada Ja'far. Ini. Dan kita tahu bahawa Abu Talib ini merupakan di antara saudara-saudara Abdullah ini yang banyak anak. 10 orang anak. 10 orang anak banyak. Tetapi dia merupakan orang yang penyayang. Yang lain-lain tu tak berapa sangat. Jadi dialah yang menyanggupi ataupun sanggup untuk menjaga Rasulullah SAW, sehingga diberikan layanan istimewa kepada Rasulullah SAW. Abu Talib ni, ini dia adalah apa istilah kita, ketua kaum Abu Talib ni. Ketua kaum. Sebagaimana Abdul Muttalib bapa mereka ni, ketua kaum, Abu Talib pun ketua kaum juga. Dialah yang backup Rasulullah ni. Sehingga Rasulullah menginjak dewasa, sehingga Rasulullah berkahwin dengan Khadijah, sehingga Rasulullah diangkat jadi Rasul. Itulah mula-mulanya mihnah, mulanya tribulasi ni, ujian kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ni.
Sebelum itu tak ada. Orang suka kepada Rasulullah ni. Orang titip kambing-kambingnya ni agar Rasulullah jaga. Sebab mereka tahu Rasulullah ni seorang al-amin. Kenapa disebut al-amin ni? Orang yang sangat jujur. Tidak ada orang yang sejujur Rasulullah SAW. Orang kafir ni, sama orang kafir ni ada juga tak percaya. Sehingga mereka tak berani nak simpan duit, nak simpan kambing ni. Tetapi Rasulullah diberikan amanah untuk menjaga kambing, mengawal kambing. Itu Rasulullah SAW ni. Jadi begitu sekali Rasulullah SAW ni membesar jadi berdagang, mengawal kambing. Pernah Rasulullah berdagang dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ini Rasulullah ni sangat jujur. Sehingga Khadijah terpikat dengan Rasulullah SAW. Terpikat. Dia tengok ni, dia kirim seorang pemerhati ni. Macam mana Rasulullah ni berdagang ni, sehingga laku sangat. Tengok ni, seorang perempuan jatuh hati kepada seorang laki-laki, sehingga dia melakukan khidbah. Maksudnya masuk meminang. Khadijah masuk meminang. Boleh tak perempuan meminang? Boleh. Boleh, tetapi dengan beradab. Jadi akhirnya Rasulullah berkahwin dengan Khadijah. Belum jadi Rasul lagi. Tak lama lepas itu, itulah turunnya wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Itu dia apa? Di Gua Hira. Kita tengok cerita-cerita. Seronok baca sirah Rasulullah SAW ini. Kita baca, anak kita baca tak? Mereka mungkin tak baca. Macam mana agak-agaknya anak kita, mungkin kita juga yang kurang membaca ni, tahu tentang perjalanan hidup Rasulullah SAW ni. Sehingga kita jatuh hati kepada baginda SAW ni. Jadi turun wahyu ni, termasuk sekali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Wahyu turun ni dengan turunnya Jibril alaihissalam. Jibril datang ni, Rasulullah ni dah berhari-hari dah di Gua Hira. Rasulullah takdirkan macam itu, digerakkan hati ni pergi ke Gua Hira. Kalau kita pernah pergi ke Mekah di Gua Hira ni tinggi. Saya tak pernah naik, tengok je. Dia kata jangan naik atas. Menanjak sangat. Perlu waktu dia kata. Oh memang perlu waktu naik atas. Tinggi. Atas tu bukannya besar pun, sempit. Sempit pernah Tuan Haji naik? Tak pernah. Sempit tengok Rasulullah ni tiap-tiap hari naik. Pulang lagi ambil bekalan daripada Khadijah. Naik lagi bertahannuth. Berfikir tentang alamnya. Siapa sebenarnya pencipta alamnya? Kenapa manusia menyembah berhala? Kenapa manusia ni menindas perempuan? Kenapa manusia ni buat ini, buat ini? Sehingga akhirnya Allah turunkan Jibril. Memang manusia terpilih ni, itu prosesnya. Prosesnya. Hanya Jibril turun ni, memeluk Rasulullah SAW, Iqra. Sehingga lemas Rasulullah ni dipeluk oleh Jibril. Ma ana biqari. Rasulullah sebut sampai 3 kali, ma ana biqari. Aku tak pandai baca. Memang Rasulullah ni dilahirkan dalam bentuk ummi, dalam keadaan ummi, tak boleh baca, tak boleh membaca, tak boleh tak boleh membaca. Itu Rasulullah ummi ni. Jadi aku tak boleh baca kata. Iqra. Ma ana biqari. Aku tak pandai baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jibril sebut akhirnya Rasulullah ikut ni. Rasulullah ikut. Hafal Rasulullah. Rasulullah hafal. Walaupun Rasulullah tak pandai baca Iqra macam kita, tapi Rasulullah ni Al-Quran itu dimasukkan dalam dada Rasulullah ni. Dimasukkan. Jadi begitulah mulanya turun Rasulullah ni menjumpa isterinya. Terbengah-bengah Rasulullah ni, menggigil. Tengok ni orang memeluk ni tak pernah berlaku pada diri baginda SAW. Rasulullah pun rasa ketakutan ni. Wahai Khadijah, aku melihat ada makhluk yang memeluk aku ni, mengatakan demikian. Zammiluni. Selimuti aku. Maka diselimutkanlah oleh Khadijah ni. Khadijah tenang dia, isterinya. Khadijah tenang. Kali kedua turun lagi. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Bangun. Itu turun lagi ayatnya daripada Iqra yang pertama tadi. Ya al-muzammil. Turun lagi ya ayyuhal mudassir. Sehingga turun turun perintah supaya dia berdakwah. Inilah beratnya ketika nak berdakwah ni. Tetapi mereka pertama tu memang Rasulullah kata siapa yang akan beriman kepada aku ni? Cakap di depan Khadijah ni.
Siapa orang yang akan beriman dalam keadaan manusia menyembah berhala ni? Khadijah kata, akulah orang yang menyambut seruanmu ya Rasulullah. Akulah yang akan beriman. Lega hati Rasulullah, lega. Cerita kepada kawan karibnya Abu Bakar, aku beriman kepadamu ya Rasulullah. Abu Talib sama juga. Bilal itu di antara yang pertama-tama meluk Islam juga. Ali bin Abi Talib itu yang pertama-tama kanak-kanak yang meluk Islam. Orang dewasa Abu Bakar, perempuan dewasa Khadijah radhiyallahu anha. Itu di susunan ulama ni. Mereka berbeza pandangan. Jadi kalau kita perhatikan ini orang pertama yang meluk Islam ni mungkin sesenang sikit. Tapi ketika Allah menyatakan dakwahlah atau sampaikanlah ajaran ini kepada ashiratul aqrabin. Wa anzir ashiratul aqrabin. Berilah peringatan kepada ahli keluargamu, kerabatmu yang dekat. Inilah mulanya Rasulullah ni memanggil bani ini keluarga Rasulullah. Bani Abdul Muttalib, bani apa? Keluarganya dia juga Abu Lahab, Abu Jahal tu keluarga Rasulullah. Panggil semua. Dikumpulkan satu hari tu di satu tempat. Dah kumpul-kumpul semua semuanya senang, suka kepada Rasulullah ni. Termasuk Abu Jahal, Abu Talib suka semua. Mereka percaya sepenuhnya kepada Rasulullah SAW ni. Sehingga Rasulullah bertanya, percaya tak kalau aku nyatakan bahawa di belakang gunung ini ada musuh yang akan datang menyerang kita? Percaya. Kata mereka semua, percaya. Engkau tidak pernah berbohong kepada kami. Engkau tidak pernah berbohong kepada kami. Ketahuilah bahawa aku diutus untuk mengucap la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kamu akan selamat. Orang Arab ni dia faham kalimah la ilaha illallah ni. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan melainkan Allah. Ini dia. Bila disebut macam tu, mereka pun merah pada muka. Abu Lahab marah. Dia kata, alihadza jama'talna ya Muhammad, taban laka ya Muhammad. Dia kata, alihadza jama'talna, alihadza jama'tana, celaka engkau Muhammad. Dia kata, kalimah yang sangat teruk lah. Celaka engkau Muhammad. Dia kata, adakah dengan kalimah ini engkau nak sampai kalimah ini engkau kumpul kami? Betul-betul celaka engkau. Baik itu turun kalimah surah Tabbat yada Abi Lahab wa tab, surah Al-Lahab. Allah turunkan dan cerita tentang apa? Laknat Allah kepada Abu Lahab dan isterinya. Ini dia. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Tabat ni ada Abi Lahab wa tab. Itu betul-betul celakalah. Lepas itu memang matilah. Macam teruk, mati. Jadi itu dah berat dah Rasulullah. Tapi Rasulullah sambut seruan Allah SWT ni. Mengajak ahli keluarganya untuk beriman kepada Allah SWT. Tengok hari demi hari tu banyak orang memulai Islam sikit. Tetapi nampak semakin banyak. Yang paling banyak yang dekat dengan Rasulullah ni adalah orang miskin banyak. Orang miskin. Adapun orang kaya ni mereka memang dah membenci Rasulullah dah. Bermula daripada Abu Jahal, bermula daripada Abu Lahab. Jadi manusia ni bila diucap la ilaha illallah ni terpecah kepada dua. Ada manusia yang memahaminya lantas membencinya. Ada manusia yang memahaminya lantas menyukainya. Itu orang-orang berimannya. Orang yang memahami tetapi mereka benci ni orang yang takut apabila disebut la ilaha illallah kuasa mereka akan diambil. Sebab nanti Muhammad SAW akan jadi pemimpin. Kami tak ada lagi dah pemimpin. Dunia kami ni habis. Ini sebenarnya Abu Lahab, Abu Jahal, yang lain-lain takut. Kalau mereka beriman kepada Muhammad ni, mereka akan jadi habis. Habislah kuasa mereka akan diambil oleh Rasulullah SAW. Jadi mereka tentang habis-habisan. Kalau nak bunuh memang bunuh. Kalau kita tengok Rasulullah ketika dia nak berhijrah, itu perintah apa Allah SWT hari dia hijrah ke Madinah itu sebab memang kalau kita perhatikan kronologi bahawa Rasulullah akan dibunuh oleh Abu Jahal, oleh
pemimpin dan juga kaum Quraisy yang sangat membenci Rasulullah SAW. Memang seakan iblis sendiri jadi pengusi. Kalau kita tengok sirah riwayat tu kata iblis ni, dia kata, apa cadangan kamu nak buat kepada Muhammad ni? Dia kata kita buang negeri saja. Tak, kita kurung saja. Tak, kita suruh bunuh saja. Iblis ni dia tahu, kata tak, mesti dibunuh. Sebab inilah pembawa Islam. Ini yang memecah belahkan umatnya. Memang mereka nak bunuh. Sebab itulah mereka utus setiap pemuda daripada kabilah-kabilah ini diutus untuk membunuh Rasulullah SAW ni. Kalau dibunuh nanti mestinya setiap kabilah ini mempunyai hak. Mereka tidak akan ada orang daripada apa istilah kita, kerana Rasulullah SAW dapat membuat apa-apa dakwaan. Sebab kabilah dia banyak. Sebab itu kita tengok ketika Rasulullah ni dah hijrah ke Madinah, yang tidur di tempat dia Rasulullah adalah Ali bin Abi Talib. Mereka buka selimut dia tengok, bukan Muhammad, dia kata Allah. Mereka sudah tertidur. Waja'alna min bainihim sadda wa min khalfihim sadda wa syai'un fahum la yusirun. Rasulullah ambil pasir, Rasulullah taburkan di atas kepala orang-orang yang kononnya nak membunuh Rasulullah ni, pemuda gagah ni. Rasulullah taburkan, waja'alna min bainihim sadda wa min khalfihim sadda wa syai'un fahum la yusirun. Sehingga mereka tak nampak Rasulullah. Rasulullah dah keluar dan Abu Bakar, barulah mereka sedar. Tertidur rupanya kita ni. Hebat-hebatnya orang ni. Hanya mereka buka rumah, ada dalam selimut. Mereka buka Ali bin Abi Talib. Mereka tak bunuh. Sebab tidak ada kaitan dengan orang yang nak dibunuh. Hanya mereka keluar kabut. Diceritakan kepada ketua kaum, okey, siapa yang dapat menangkap Muhammad? Abu Bakar lah, termasuk dua ni. Maka diberikan 100 ekor unta. Oh, itu tawaran dia. Tawaran diberikan kepada sesiapa yang dapat menangkap dan membunuh. Gempar ni, Mekah gempar semua. Rasulullah berjalan dengan Abu Bakar ni. Lalu jalan yang jarang diikuti oleh orang. Jalan tepi pantai. Bukan jalan biasa, jalan tepi pantai. Jalan ni. Azan. InsyaAllah besok Ustaz Ahmad Mukarram akan menyambung sedap lagi insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, begitulah kalau kita baca sirah Rasulullah, seronoknya manusianya musnia yang dijaga oleh Allah. Manusia disebut sebagai wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada pada kedudukan akhlak yang tertinggi. Kalau ada manusia yang nampak bagus akhlaknya, ini yang paling tinggi. Tidak ada cacatannya, tidak ada celahnya Rasulullah SAW. Kalau kita rasa nak ikut manusia yang terbaik, inilah manusia yang terbaik. Itulah dia. Jadi oleh sebab itulah kerja ke rumah kita adalah membaca sirah. Banyak keselawat ya, betul banyak ikut sunnah Rasulullah tapi baca sirah Rasulullah supaya kita ni betul-betul merasa jatuh cinta kepada Rasulullah. Sayang kita, kita nak membela Rasulullah. Kita nak ikut sunnah baginda Rasulullah sehingga akhir hayat kita insya-Allah. Jadi itulah yang kita harapkan daripada kehidupan kita sebagai seorang muslim ni. Yang tanggungjawab kita adalah untuk mencintai Rasulullah SAW sebagai prasyarat keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Jadi mesti mencintai Rasulullah. Kalau tidak, maka tidak sempurna iman kita. Jadi terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.